Sebab semua orang dah boykot ni, orang pergi ke AMD, Nvidia akan turunkan harga. Jawapan dia, saya quite yakin benda ni tak akan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut saya okey kan? Tak ada masalah kan? Actually isteri dan mak saya suruh saya potong rambut lama dah, tapi saya tak nak. Tapi tak apa, anda boleh abaikan rambut saya yang serabai ini sebab ini adalah segmen podcast. Anda tak perlu nak buka video, tonton muka saya, tengok video ni sebab saya tak ada nak buat apa-apa presentation. Saya just nak borak santai dengan anda. Anda boleh tekan play, minimize, anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Topik kita kali ini adalah berkait dengan graphic card. Adakah harga graphic card sedang naik? Sebab minggu lepas saya dapat beberapa DM dari kawan-kawan kita yang tanya adakah harga untuk graphic card naik. Sebab mereka buat survey, mereka dapati benda yang sedemikian lah. Cuma saya pelik sebab setahu saya sebagai seorang jurujual barangan komputer, sebagai seorang pemilik kedai komputer, saya tak nampak sebarang kenaikan graphic card ni. Bila saya cek harga-harga yang diberi oleh pembekal-pembekal, harga dia masih lagi sama. Cuma saya perasan satu benda lah, stok untuk graphic card tu susah sikit untuk kita cari buat masa sekarang. Katakan saya nak beli RTX 3050GB, cek dengan gigabyte tak ada stok. So saya kena switch ke Zotac. Kadang-kadang saya tengok dekat Zotac tak ada stok. Saya kena switch ke Palit. Macam tu lah. Dia tak ada macam satu brand yang garanti satu full list untuk graphic card tu sendiri. Kebetulan 2 hari yang lepas orang Gigabyte Malaysia ada datang ke Kelantan. Jadi saya gunakan peluang ni, saya tanya soalan yang sama, adakah harga untuk graphic card sedang naik? Jawapan mereka kata harga memang tak ada perubahan, tak ada naik, tak ada turun, walaupun nilai mata wang Malaysia sedang jatuh kan. Ada sedikit kenaikan lah, tapi still kita kata aras yang tinggi. Tapi mereka setuju yang berlakunya shortage. Pengeluaran untuk graphic card tu sendiri dikurangkan. Dia tak sama dengan dulu. Dulu pengeluaran graphic card berkurangan, tapi sekarang dikurangkan. Basically chipset untuk graphic card dari Nvidia macam RTX 3050, 4060 memang ada. Chipset tu ada, tapi Gigabyte pilih untuk tidak hasilkan graphic card. Sebab apa? Sebab demand untuk graphic card tu sendiri berkurangan. Actually bukan demand untuk graphic card saja. Sebagai seorang pekedai komputer, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda, situasi market sekarang sangat perlahan. Kalau kita flashback balik masa MCO ataupun PKP yang lepas, jualan kedai komputer memang heaven gila. Saya boleh kongsikan dengan anda, itu adalah jualan yang paling tinggi saya pernah dapat sepanjang hidup saya. Saya percaya bukan kedai komputer Mona Lisa sahaja, mana-mana kedai komputer ketika tu kalau dapat asalkan ada stok, dia akan dapat jual dengan sangat-sangat mudah. Bayangkan ketika tu anda tengok sendiri banyak freelance yang buat PC yang custom PC ni asalnya santai-santai buat dekat rumah saja, tapi disebabkan jualan dia terlampau tinggi, dia pilih untuk buka kedai, buka 2 cawangan, 3 cawangan macam tu. But then lepas MCO ataupun PKP, permintaan untuk barangan komputer makin kurang and boleh nampak jugalah yang freelancer yang buka kedai tadi, mereka tutup balik, mereka cuba buat santai-santai. Ada juga yang berpindah buat kerja-kerja lain, ada yang jual takaful, ada yang back to kerja asal dan sebagainya. So yes, sekarang market untuk barangan PC sangat-sangat perlahan. That's why walaupun kita kata berlakunya shortage, barang-barang komputer tu berkurangan, tapi dia tak tapi harga dia tak naik disebabkan demand, permintaan dia sendiri tak tinggi lah. Latest ni saya ada cari satu RTX 4090 untuk seorang customer ni. Saya tanya pembekal kebanyakannya dah tak ada stok untuk RTX 4090. So saya tanya kawan-kawan kedai lain dekat Kuala Lumpur, mereka ada bagi harga, mereka bagi tahu kepada saya, mungkin sebab mereka tahu yang pembekal tak ada stok, so mereka bagi tahu kepada saya ada stok, cuma kena beli harga jualan biasa. Mereka tak boleh nak bagi diskaun sebab stok terhad lah, jawapan mereka. Saya rasa okey je. Saya pun ambil dia punya harga, saya quote kepada customer sebab customer nak buat satu set PC. Mungkin saya tak dapat untung dekat graphic card tu, saya jual harga yang sama dia jual kepada saya, tapi saya dapat buat untung dari segi processor, saya markup sikit, lepas tu untuk power supply, untuk casing saya ambil servis pemasangan. Jadi secara total saya still dapat untung
langsung lah, walaupun harga graphic card tu kita kata tak ada keuntungan langsung. So saya quote harga tu dekat dekat customer dia fikir sikit, dia ambil masa sikit, and kawan saya tadi hari-hari tanya saya, at last dia pun bagi diskaun. Dia bagi diskaun, dia kata tak apalah, asal keluar dia punya stok. But still customer dia masih lagi fikir. Ketika video ni di-record, customer masih lagi fikir, ataupun dia dah buat PC dengan orang lain. Wallahualam, saya pun tak tahu. Apa yang saya cuba sampaikan kepada anda, yes, berlakunya shortage ataupun stok graphic card sebenarnya memang berkurang, tapi tak berlaku sebarang kenaikan harga. Alright, kalau anda tanya saya, adakah orang sekarang tak ada duit? Ini pendapat peribadi saya lah sebagai seorang pemilik bisnes. Saya ada kedai komputer and saya ada beberapa buah restoran. Actually, kedai komputer dengan restoran adalah dua bisnes yang totally berbeza. Kalau kedai komputer ni, kita lebih kepada barang-barang kehendak. Dia lebih something like that. Betul, ada yang keperluan macam laptop untuk buat kerja dan sebagainya, tapi macam PC gaming, dia adalah barang-barang kehendak. Manakala restoran adalah barangan keperluan. Orang perlu makan hari-hari. Cuma itulah, pilihlah sama ada nak makan wagyu yang harga RM200 Malaysia ataupun nak makan buffet yakiniku yang harga RM29 Malaysia. Kalau yang wagyu tu dia dah jadi macam kehendak dah, tapi buffet RM29 tu bagi saya dia adalah satu keperluan lah. Nama kedai saya adalah Samurai Yakiniku, ada dekat Kota Baru dan ada dekat Bangi. Itu kedai Jepun saya. So, bila saya tengok data jualan antara dua bisnes ni, untuk kedai komputer memang nampak penurunan yang agak drastik juga kalau nak dibandingkan masa PKP hari tu. Tapi untuk kedai makan saya, dia statik, dia tak naik and dia tak turun, which is sangat-sangat okey lah bagi saya. Dari sini saya dapat simpulkan yang sebenarnya orang bukan tak ada duit. Walaupun kita baca dekat Facebook kenaikan harga melampau dan sebagainya, tapi sebenarnya orang kita masih ada duit. Mereka masih lagi spend, mereka masih lagi guna duit mereka, cuma cara mereka guna duit tu sedikit berbeza, ataupun mereka punya spending behavior, spending style tu sedikit berbeza. Kalau dulu mereka banyak habiskan dekat benda-benda yang kita kata barangan lah, lebih kepada komputer, tapi sekarang mereka fokus kepada lifestyle macam tu. Macam contoh makan di restoran, ataupun yang paling saya nampak obvious gila kalau duduk di Kelantan ni adalah pelancongan lah. Kalau hujung minggu ataupun cuti sekolah macam sekarang, anda pergi dekat Rantau Panjang, anda boleh tengok orang beratur panjang gila untuk masuk ke Thailand, untuk pergi ke Hat Yai, untuk pergi ke Narathiwat, untuk pergi ke tempat-tempat sana lah, which is mereka fokus kepada pelancongan yang mampu milik. And masa saya last year, saya ada pergi umrah kan, masa saya sembang dengan mutawif ketika itu, mereka bagi tahu yang sehari ada 3 flight umrah yang datang ke Madinah. Satu flight tu kita katakan dalam 200 hingga 300 orang macam tu. Anda bayangkan package umrah yang paling murah pun dalam 7,000, anda kali sendiri. Setiap hari ada 2 ataupun 3 flight macam tu. So memang orang ada duit, tapi kat mana mereka spend tu, itu yang berbeza sikit lah. Mungkin masa PKP ataupun MCO tu, orang tak boleh keluar rumah kan. Dia tengok je dekat YouTube, dekat TikTok, ada yang melancong ke Mekah, ke Madinah, ada yang pergi ke Jepun. So bila habis je MCO ni, dia nak balas dendam. Kali ni aku nak pergi ke serata dunia dengan duit yang aku ada. Masa PKP, duit ada tapi tak boleh nak pergi melancong. Sekarang aku dah boleh pergi melancong, duit tu habis pun lantak lah. Yang penting aku sampai dekat destinasi yang aku nak tu. So itu dari segi spending power lah. And satu lagi topik yang saya nak cover dalam podcast kali ini adalah, adakah harga graphic card akan turun? Pelik kan? Tadi kita bercakap tentang harga graphic card yang naik, which is saya dapat simpulkan kepada anda, sebenarnya harga graphic card tak naik lah. Dia memang stable macam tu. Walaupun supply dia berkurangan, dalam masa sama demand dia berkurangan, that's why harga dia stable. So soalan seterusnya, adakah harga graphic card akan turun disebabkan orang boycott Nvidia? Anda kena tahu, Nvidia dia kumpulkan duit, tak silap saya sebanyak 10 juta USD dia bagi macam hadiah kepada mana-mana pekerja mereka yang terlibat dengan perang di Israel tu. Mereka memang support Israel punya occupation tu betul-betul punya. So memang ada gerakan yang boycott Nvidia. Even saya sendiri pernah bagi tahu dalam video sebelum ni, dalam video brand-brand IT yang support Israel ni, sebolehnya kalau kita boleh lari dari Nvidia, kita pilih AMD.
AMD, then pilih AMD lah. No need untuk kita beli barangan Nvidia. So ada yang tanya, dia kata adakah harga untuk grafik card ni akan turun disebabkan orang boycott Nvidia. Kita boleh tengoklah apa yang berlaku sekarang. Harga kita boleh nampak yang berlakunya diskaun untuk produk Nestle, berlakunya diskaun untuk McD disebabkan kuasa boycott ni. Kalau orang fikir macam boycott ni tak bawa pergi ke mana pun, dia silap. Memang berlaku penurunan. Anda boleh beli harga ayam McD, tak silap saya kalau dulu RM18 2 ketul, sekarang anda boleh beli RM15. Memang berlaku penurunan harga. So the same, adakah benda yang sama akan berlaku dekat Nvidia ni? Sebab semua orang dah boycott ni, orang pergi ke AMD, Nvidia akan turunkan harga. Jawapan dia, saya quite yakin benda ni tak akan berlaku. Nvidia tak akan buat apa-apa terhadap grafik card mereka, atau kalau mereka nak menganjing kan, mereka akan naikkan lagi harga grafik card mereka. Sebab apa? Ada dua sebab. Yang pertama, walaupun kita kata boycott Nvidia punya produk tu dia bukanlah produk yang kita guna hari-hari. Kadang-kadang kita beli setahun, kita beli sekali dalam masa 5 tahun. Jadi walaupun kita kata boycott, sebenarnya kalau tak boycott pun orang memang tak beli grafik card mereka. Kita kata macam tu sahaja. Bukanlah nak kata produk mereka tak bagus, tapi orang beli grafik card mereka ni sekali dalam 5 tahun, sekali dalam 10 tahun. Jadi mereka tak kisah sangat bila orang boycott hari-hari macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena tahu satu benda lagi. Bermula dari tahun lepas, keuntungan Nvidia yang sebenarnya dijana oleh AI, Artificial Intelligence punya segmen, bukan lagi gaming punya segmen. Dulu betul, dulu memang Nvidia punya main income datangnya dari gaming, which is dari pengeluaran grafik card, chipset RTX, GTX, something like that. But now, boleh kata 50% dari pendapatan company Nvidia tu sendiri sebenarnya datang dari AI. And AI punya segmen ni, dia punya audience ataupun customer mereka, klien mereka bukanlah end user macam kita. Sebaliknya company macam Google and so on. And apa yang lagi best dalam konteks kali ni, klien mereka kebanyakannya memang support Israel punya occupation, macam Google, macam Microsoft. So jadi tak ada isu pun sebenarnya, tak ada isu boycott berlaku terhadap produk mereka. That's why harga untuk Nvidia turun bagi saya agak mustahil. And macam saya bagi tahu, kalau mereka nak menganjing mereka akan naikkan lagi harga. Sebab nak bagi tahu dekat orang yang boycott ni, orang yang sokong Palestin ni, kau tak nak beli grafik card aku, tak ada masalah, aku naikkan harga lagi, aku tak kisah pun boycott kau. Dia boleh buat menganjing macam tu kalau dia nak. Apa pun, saya akan letak harga terkini untuk grafik card dalam saya punya sheets. Anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below sebagai anda punya reference lah. Macam saya bagi tahu, kalau boleh untuk elakkan produk Nvidia, kita elakkan produk Nvidia sebab mereka memang terang-terangan sokong Israel. But kalau tak ada pilihan, no choice, then bolehlah nak beli. Itu pun kita kata sebolehnya tak payah belilah. Sebolehnya tak payah beli. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.